Okay, so let me share this one with you all. Okay, boleh nampak yang kita punya revise point tu? Can you all see the rumusan bab? And Can, ah? Okay. Ayuh. Okay. Alright, so everybody can see, ya. Now, bab 10 kita akan belajar 5 bahagian. Okay, wait, cikgu besarkan dia. Okay. Now, 5 bahagian. Bab 10 ini adalah tentang kecemerlangan Malaysia di prasada dunia. Artinya bagaimana kita punya kecemerlangan di serata dunia, ya. Now, Malaysia telah bangkit dan Malaysia telah menyuarakan banyak pendapat dan juga mereka punya peranan dalam arena antarabangsa. So kita menjadi seorang pemain politik dunia yang penting, ya. Sejak kita punya pemimpin kita iaitu Mahathir time, so kita adalah pemain politik yang sangat penting dalam arena antarabangsa. So Malaysia dalam isu global contemporary, nah kita telah menyuarakan pandangan kita dalam penyalahgunaan dadah. Kita juga telah until today we are fighting for pertindihan kawasan atau sempadan. Kita cuba dapatkan beberapa pulau dan sebagainya. Kita juga terlibat dalam kempen anti minyak sawit because ada negara luar, contohnya Amerika Syarikat, yang mula menyatakan sawit kita ni adalah tak penting because sawit kita ni ada bahan yang tidak sesuai untuk kesihatan, and they were promoting soya and everything, ya. And then kita juga telah menyuarakan pandangan dalam pemerdagangan orang, that is human trafficking and everything, and also isu berjangkit seperti AIDS, penyakit berjangkit seperti AIDS. Now apart from that, Malaysia juga telah menyuarakan pandangan terhadap kita punya peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa, iaitu meluaskan pasaran ekonomi. Kita juga menjalankan dominasi. Kita juga marah dengan dominasi ekonomi oleh negara maju. Kita juga menjalankan kerjasama pembangunan ekonomi segitiga antara beberapa negara, dan kita juga turut telah menjalankan pelbagai langkah untuk mengatasi atau menangani ekonomi kemelesetan dunia. Dan kita juga telah mengantarabangsakan sistem kewangan Islam. Dan bahagian ketiga pula adalah peranan Malaysia atau peranan penglibatan rakyat kita. Okay? Pelibatan rakyat dalam isu kemanusiaan dan juga keamanan. Kita ada siapakah pemimpin yang terlibat dalam isu Palestin, isu Syria, dan juga kita terlibat dalam tsunami di Sri Lanka dan juga Aceh. Now, apart from that, bahagian 4, kita juga telah berusaha untuk mengekalkan kelestarian global. Kelestarian global artinya mengekalkan kehijauan dunia dan sebagainya, ya. So ini telah dimulakan dengan deklarasi Langkawi. Alright, so kita ada the Langkawi Declaration. Kemudian juga kita juga menyertai sidang kemuncak bumi, dan kita juga menjadikan Antartika sebagai warisan sejagat. And wawasan Malaysia, the bahagian terakhir adalah wawasan Malaysia menuju masa depan negara. So kita juga menjadi komuniti ASEAN dan juga menjalankan pelbagai usaha untuk keselamatan makanan, menjaga alam sekitar. Kita juga menjadikan kawasan sekitar kita selain ASEAN sebagai zon bebas senjata nuklear, dan kita juga telah mengambil pelbagai usaha untuk kerelawanan
organisasi antarabangsa, dan kita juga telah mengambil pelbagai langkah untuk parti, ya. Even ada juga parti-parti yang telah kita serap mereka sebagai rakyat tanah Melayu dan rakyat Malaysia dan sebagainya. That is hak asasi manusia, pelarian dan pendatang asing tanpa izin, ya. So ini adalah 5 bahagian. Wait, cikgu minum air. Ini adalah 5 bahagian yang kita akan belajar tentang kita punya bab 10. Okay, now I'm going to share with you all. Okay. Okay. So who can tell me apa yang cikgu sedang share kepada anda? Ui, ada ke tak ada? Sudah tidur? Nothing. Nothing. I'm not sharing anything. Cannot say anything. No got. No got. Cemerlangan Malaysia. Yes, kecemerlangan Malaysia di Prasada Antarabangsa. So kita akan belajar 10.1, 10.2. 10.1 Malaysia dalam isu global yang cikgu kata penyalahgunaan dana, pertindihan sempadan, kita ada kempen anti minyak sawit, and then pemerdagangan dan juga penyakit berjangkit. Dan peranan 10.2 adalah peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa, dari pasaran antarabangsa, dominasi kuasa maju dan sebagainya. 1.3 Teacher. Yes. For SPM, right? Can you like spot a topic that will come up for essay? Is it possible? Yeah, we can do that. Not now lah. You want to spot now? No, just asking. When I'm back from Deepavali holiday, we'll do that. Can or not? Because Okay. with the Deepavali holiday, I try to take a break and then saya akan buat all my homework and everything. Then kita akan buat revision untuk your topik penting sahaja. Boleh? Okay. When's your trial, Ilhan? 15, sir. 18 November. Yeah. Yes, cikgu dengar banyak sekolah dah postpone dia punya trial. Oh, my school never postponed anything. I don't even know. I think our trials are coming up. They say our trials might be coming at the end of the month or either at the 8th, either one of those two, depending if the Sekolah Bergilir still goes on. Oh, okay. Because some they already sent a letter to Parliament, Kementerian and everything, asking them to. That is what I heard lah. Untuk lambatkan, maybe do it on the first week or second week of December. Is what they are doing. Teacher, we no more Bergilir already lah. You're back to school again. Back to school fully. No, after Deepavali, right? All go to school. Everyone. Okay lah. Then they'll be setting the papers ready lah. But whatever it is, hope lah they won't call you all back because cases are also increasing. Must be very careful lah you all lah. Alright, so kita sedang belajar tentang bahagian-bahagian ini. All the forms are joining, right? Even form 1, form 2, all joining in, right? Betul kan? Danish is 17, okay. 17 when sayang? 17 December. November. Okay, now. But your exam is, bila dikatakan exam is March kan? Hello? Your SPM. June. Exam is March kan? So March. July. Julai apa ni? Tak payah duduk exam langsung lah. Okay. Nah kita tengok kat sini. Nah the first issue yang cikgu nak ajak apa pula budak ni masuk? Okay. Okay, so kita mulakan dengan bahagian pertama. Kita nak nampak yang ini. DDD. What is that, sayang? Are you okay? Okay, sir. Okay. Alright. Now, tengok kat sini.
The first issue yang kita nak belajar adalah yang ini, penyalahgunaan dada. Nah, isu penyalahgunaan dada, Malaysia antara negara yang mengisytiharkan perang ya. Okay. Malaysia adalah antara negara yang mengisytiharkan perang terhadap penyalahgunaan dada dan kita memberikan hukuman berat kepada pesalah. Okey. Now, untuk menangani masalah ini, apa yang Malaysia buat? Malaysia sudah membuat pandangan kita atau menyuarakan pandangan kita dalam kita punya forum antarabangsa. So anda boleh nampak disuarakan dalam forum antarabangsa iaitu it's actually International Drug Enforcement ya, not drug Okay, so kita nampak International Drug Enforcement Conference IDEC iaitu persidangan penguatkuasaan dada antarabangsa yang dilakukan is actually in 1983. Okay, and then Malaysia juga telah bekerja sama dengan Interpol. Okay, Interpol until today ada International Criminal Police Organization, polis antarabangsa sejak tahun 1983 untuk menangani isu dadah. Okay, and then kelantangan Malaysia ini kita nampak bersuara dalam forum PBB. Semasa ini ia telah disuarakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Beliau telah sendiri dilantik sebagai Ketua Jawatan Kuasa Anti Dada Antarabangsa pada tahun 1988. So ini adalah isu berkaitan dengan kita punya isu Malaysia dengan isu penyalahgunaan dada. So kita telah menyuarakan pandangan dalam forum antarabangsa iaitu International Drug Enforcement Conference. Dan pada masa yang sama, Malaysia turut bekerjasama dengan Interpol. Nah, siapakah itu Interpol? International Criminal Police Organization pada 1983 oleh Amerika Syarikat. And Malaysia juga turut telah menyuarakan kelantangan suara dalam forum PBB oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Semasa beliau menjadi Perdana Menteri keempat, beliau telah dipilih sebagai Ketua Jawatan Kuasa Anti Dada Antarabangsa. Boleh faham yang ini? Can you all understand? Boleh. Boleh. Okay, now kemudian isu yang kedua kita akan lihat adalah isu ini berkaitan dengan pertindihan sempadan. Nah, sempadan yang kita akan lihat adalah kita ada beberapa sempadan. Even Pulau Batu Putih kita masih berperang tentang Pulau Batu Putih ni ya. So until today we are still yes, Joanna, Mustafa, anything? Now, 2.0 kita ada pertindihan sempadan, isu tuntutan sempadan dan juga kita ingin melihat kepada hak milik bertindih dengan negara yang lain. So kita tuntut sempadan antarabangsa and also kita ingin mendapatkan hak milik pertindihan dengan negara yang lain. So kita ada satu tuntutan terhadap 3 pulau, iaitu kita lihat Pulau Batu Putih dan juga Pulau Sipadan. Okay, now Pulau Batu Putih, this is wrong here. Okay, there are 3 pulau mereka sedang berlawan. Pulau Batu Putih, Pulau Sipitan dan juga Pulau Ligitan. Batu Putih Malaysia melibatkan dengan Singapura, Sipadan dan Pulau Ligitan antara Malaysia dengan Indonesia. And kes ini telah dibawa ke Mahkamah Antarabangsa pada tahun 2008. And what happened adalah pada tahun 2008 they declare 2002 Pulau Sipidan dan juga Pulau Ligitan telah diberikan kepada Malaysia and Pulau Batu Putih pula diberikan kepada Singapura. Boleh faham sayang? Can understand? Boleh. Ini adalah 3 pulau, Pulau Batu Putih, Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Batu Putih dan juga kita punya Batu Putih telah diberikan kepada Malaysia ya. Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia, Pulau Batu Putih dijadikan sebagai milik Singapura. But until today kita masih meminta pulau tersebut. Nah, kemudian kita ada isu yang kedua iaitu melibatkan tuntutan di antara Pulau Spratly. Tuntutan Kepulauan Spratly melibatkan 4 negara.
China, Vietnam, Myanmar dan juga Filipina. Right? Now, isu ini belum lagi selesai. Kepulauan Spratly terletak di tengah-tengah rantau Asia Tenggara. Asas perbuatan ialah aspek penting dari segi geostrategik. So dia ni geostrategik dan juga dari aspek perundangan. Okay, geostrategik dan dia boleh dikatakan sebagai dari aspek perdagangan. Ini salah ni. Okay, dia adalah dari aspek perdagangan. Nah, tuntutan bermula pada tahun 1979. Okay, tuntutan bermula apabila Pulau Spratly dimasukkan dalam wilayah Malaysia. Nah, Akta Zone Economy Executive 1982. Nah, ini adalah satu akta yang diperkenalkan pada tahun 1984. Nah, apa yang berlaku adalah Kepulauan Spratly merangkumi pulau kecil Amboina, Terumbu Ubi, Terumbu Semarang Barat dan juga layang-layang. So that is the whole island mereka nak berikan kepada Malaysia. Namun apa yang berlaku adalah usaha untuk menyelesaikan masalah ini telah dibawa dalam forum ASEAN China pada tahun 1995. So ini adalah isu yang kedua yang melibatkan pertindihan sempadan. So pertindihan sempadan, who are the one fighting? China, Vietnam, Brunei and Filipina. Okay, namun apa yang berlaku? Since in the year of 1979, Pulau Spratly ini telah dimasukkan dalam wilayah Malaysia and dalam zone ekonomi. So kita boleh nampak dalam zone ekonomi, Akta Zone Economy Exclusive 1984, kesemua ini telah dimasukkan dalam wilayah Malaysia. And again in the year of 1995, isu ini telah dibangkitkan dalam forum ASEAN China in the year of 1995. Where is Kepulauan Spratly? Anda boleh nampak. Okay, siapa ada buku teks? You can see in your buku teks ya. Okay, boleh nampak? Boleh. Boleh. So ini adalah kita punya Kepulauan Spratly. Dia ada dalam muka Share what? In between Vietnam and Philippines ya? Ya. Yes, buku surat 227 anda boleh nampak. Ini buku teks. Okay. Alright, so can you all see this? So Kepulauan Spratly is here, Filipina is here, and then Vietnam is here, Malaysia is here. Tapi kepulauan ini telah dimasukkan dalam Malaysia dalam zone ekonomi. Okay. Boleh faham? Kepulauan Spratly terletak di Laut Cina Selatan, seluas 500 batu persegi, kira-kira 100 nautika daripada Pulau Borneo, sebuah kepulauan batu karang yang mempunyai lebih 100 pulau kecil berbentuk batuan dan batu karang dengan 9 daripadanya bersaiz besar, turut dikenali sebagai terra nullius atau tidak mempunyai pemilik. Ini adalah isu berkaitan dengan sempadan. Okay. Okay, so boleh faham? Second yang melibatkan yang ini? Boleh. Betul lah, nanti saya tanya, you orang tak tahu, saya bolehkan you orang. Okay, now kita lihat yang berikutnya adalah kempen minyak sawit. So kita lihat kempen minyak sawit. Okay, Malaysia dalam isu complementary. Nah, kita ada kempen minyak sawit dilancarkan oleh negara maju yang secara tidak langsung mengganggu negara-negara yang sedang membangun. Okay, so kempen anti minyak sawit dilancarkan oleh negara maju and dia masalah dihadapi oleh negara Malaysia dan juga Indonesia. Minyak sawit pesaing utama minyak kacang soya hingga wujud kempen anti minyak sawit oleh pengeluar minyak
kacang soya. That is kita punya America Soya Bean. Okay, it's actually silap ya, SOY, Soya Bean Association. And kita ada gerakan anti minyak sawit yang dimulakan oleh ASA dan juga NGOs. Okay, dimulakan oleh ASA. ASA is this one. Okay, ASA dan juga NGOs pecinta alam Eropah dan bantahan dan sekatan minyak sawit. Nah, ASA mereka mengatakan penubuhan ASA ini minyak kelapa sawit menjejaskan penjualan minyak kacang soya, and ya apa yang dikatakan oleh kita punya NGOs pencinta alam Eropah pula, pendanaman kelapa sawit punca pencemaran alam, kemusnahan hutan dan juga habitat liar. And then what happened? Nah, Malaysia menangani isu ini dengan penubuhan round table. So kita ada penubuhan round table on sustainable palm oil. Oil palm ya. So kita memperkenalkan lagi satu pertubuhan yang dikenali sebagai round table on sustainable kita punya palm oil, and ini adalah kempen berterusan. So anda boleh nampak kat sini bagaimana kempen dia. Malaysia menangani isu ini melalui pertubuhan round table of sustainable palm oil, and ini adalah kempen secara berterusan dan mendapat pensijilan Malaysia Sustainable Palm Oil sejak tahun 2019. Tujuannya adalah untuk menghasilkan minyak kelapa sawit secara mampan dan juga pelaksanaan amalan baik. Okay, and then that is good agriculture practice, dan juga kita ada GAP. GAP adalah apa yang dikenal sebagai good agriculture practice atau amalan pertanian yang baik. Nah, tindakan Malaysia secara berhemah dalam menangani kempen ini cuba mengelakkan sebarang konflik dengan negara antarabangsa. Can you all understand masalah dia? Masalah dia adalah minyak kelapa sawit. Siapa tidak puas hati? Americans. Amerika Syarikat dan juga negara-negara maju, and mereka memberi ancaman kepada negara mana? Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia. Apa mereka punya pandangan mereka? Menjejaskan Ekosistem. ekosistem and the haiwan and the hutan. So mereka satu And dia also menjejaskan menjejaskan penjualan soya minyak bean. kacang soya and juga menghancurkan ekosistem. And bagaimana Malaysia menangani? Kita menubuhkan apa sayang? Kita menubuhkan round table of sustainable palm oil. Dia adalah kempen secara berterusan, and kita juga cuba mendapatkan apa? Pensijilan Malaysia Sustainable Palm Oil. Yes, so kita cuba cuba. Okay, so kita juga dapatkan sijil Malaysia Sustainable Palm Oil sejak tahun 1929, and tujuannya adalah untuk menghasilkan pengeluaran minyak sawit secara mampan dan pelaksanaan amalan baik, good agriculture practice, and tindakan Malaysia yang berhemah ini dapat mengelakkan semua konflik yang berlaku. So can you all understand kempen anti minyak? Understand. Bagus, nanti saya akan tangkap dia orang. Okay, now ini adalah pemerdagangan orang. That is, we call it as human trafficking. Okay, pemerdagangan orang. Now, pemerdagangan orang merupakan satu jenayah terancam, and aktiviti ini dijalankan tanpa mengenal bangsa, agama, keturunan dan juga warna kulit. And kita boleh katakan ini adalah satu ancaman terhadap hak asasi manusia dan juga keselamatan negara. Okay, now because of kita punya perkembangan ekonomi dan kemakmuran Malaysia, ia telah membawa kepada kehadiran warga asing. Nah, kemasukan warga asing ke Malaysia juga ada yang melibatkan sebagai sindiket pemerdagangan orang. Kedudukan Malaysia yang strategi di Asia menjadi lokasi transit pemerdagangan orang ke negara lain. So we become the middle category ya. Nah, anda boleh nampak kat sini. Okay, this is what happened to them.
Okey, anda boleh nampak. Ini adalah apa yang dilakukan kepada mereka. Penculikan kanak-kanak, Malaysia selalu berlaku pengurungan. Oh yeah, baby. Hoi, nonsense punya budak. And then kita ada sex trafficking, pelacuran secara paksa. Day, are you okay ah? Okay, then kita ada buruh paksa. Right. And then kita ada perkahwinan paksa. And then ada juga perdagangan organ. Penjualan. Yeah, kidneys. Hayo. Ada juga penjualan bayi. Memaksa kanak-kanak meminta sedekah. And penyeludupan melalui bot. Ini adalah aktiviti-aktiviti yang telah dikenal pasti yang berlaku dalam pemerdagangan. Can you all understand? Boleh faham? Boleh. Okey. Kita tengok yang ini pula. Okey, nah. Okey, Malaysia memperkuat kuasakan undang-undang. Okay, Malaysia telah memperkuasakan dan undang-undang dan memberikan bantuan kepada mangsa pemerdagangan orang ya. Nah, undang-undang dikuatkuasakan menerusi Convention PBB. Nah, kita ada Convention PBB iaitu kita ada hak kanak-kanak 1989 dan juga protokol PBB iaitu untuk mencegah, menyekat dan juga menghukum pesalah pemerdagangan orang. Kemudian in the year of 2008 Malaysia telah menubuhkan MAPO. Okay, MAPO ni dia adalah satu agensi yang penting iaitu Council for Anti-Trafficking in Personal and Anti-Smuggling of Migrant, Majlis Anti Perdagangan Orang dan juga Anti Penyeludupan manusia ataupun imigran. Dan pada masa yang sama kita juga menguat kuasa ATIPSOM. ATIPSOM 2007. Nah, ATIPSOM adalah Council of Anti-Trafficking in Personal and Anti-Smuggling Act. Sama juga, jadi ATIPSOM tahun 2007. And Malaysia juga, Okey. Malaysia juga mewujudkan Pelang Tindakan Kebangsaan Anti Pemerdagangan dan ini merupakan perundingan dengan negara luar, penguatkuasaan pendakwaan dan juga perlindungan. So ini adalah tentang pemerdagangan manusia. Then final one, then I will ask your question. Now yang ini adalah tentang kita punya penyakit berjangkit. Okay, now fenomena masyarakat dunia, acute immune deficiency syndrome iaitu sindrom kurang daya tahan melawan penyakit, kita ada AIDS. Nah, AIDS dikenal pasti di Malaysia pada tahun 1986. Okay, and then dari tahun 1986 hingga 2001 kita ada lebih kurang 100,000 kes dengan 16,000 kematian ya. So kita ada lebih kurang 100,000 kes. And ia merebak melalui gaya hidup yang tidak sihat dan juga kita ada penyalahgunaan dadah. That's why AIDS merebak. Nah, KKM, that is Kementerian Kesihatan Malaysia. Nah, KKM mengambil tindakan proaktif untuk tidak merebak AIDS dengan melakukan pemeriksaan secara, so you can see, pemeriksaan secara berterusan, memberi rawatan kepada mangsa, and also ia secara tidak langsung dapat mengawal perebakan penyakit tersebut. Okay, and Malaysia juga turut terlibat dia, anda boleh nampak. Pada tahun 2018, WHO, World Health Organization mengakui Malaysia sebagai antara negara Asia yang berjaya mengurangkan kita punya wabak AIDS, iaitu kita dapat kurangkan wabak ini daripada ibu kepada anak. And also pada 2011
kita juga telah mendukung hasrat PBB menjadikan dunia bebas AIDS dalam tahun 2090 dengan pelaksanaan NISP, iaitu National Strategic Plan for Ending AIDS, Plan Strategi Kebangsaan Mengakhiri AIDS. And pada 1 Disember, Malaysia telah mengadakan sambutan Hari AIDS sedunia, ya, iaitu untuk menghapuskan AIDS. So Malaysia sambutan Hari AIDS sedunia pada 1 Disember setiap tahun. Okay, so itu adalah berkaitan dengan AIDS. So kita balik kepada apa yang cikgu ajar. Okay, so ini adalah pertama sekali kita lihat isu penyalahgunaan dadah. So cikgu dah beritahu kepada anda, Malaysia telah mengisytiharkan perang terhadap penyalahgunaan dadah dan kita ada beberapa conference. So who's going to explain to me? Let me see. Yes, every year sayang. Kita celebrate untuk hapuskan dia, bukan kita nak happily nak celebrate dia. Okay. Now cikgu tangkap seekor. Mustafa, can you explain to me tentang Going through a situation, Pangkalai, not now. Sorry. Okay. Yeah, you can hear it. Okay. So isu yang pertama kita terlibat adalah Malaysia dalam isu yang berkaitan dengan penyalahgunaan dadah. So can you explain to me bagaimana kita punya pandangan terhadap penyalahgunaan dadah? Baca balik sayang. Malaysia Malaysia antara negara isytiharkan perang terhadap penyalahgunaan dadah. The hukuman berat kepada pesalah. Hukuman berat ini disuarakan dalam forum antarabangsa iaitu International Drug Informers Conference. Persidangan penguasaan dadah antarabangsa. Thank you sayang. I asked that fellow Mufti and Ari and so I'm very happy Hari. Thank you darling. Apart from that, kita juga kerjasama dengan siapa sayang? Apart from that, we kerjasama dengan Interpol. International Criminal Police Organization. Okay, yang ditubuhkan oleh siapa sayang? Oleh Amerika Syarikat pada tahun 1983. And then kita juga lantang menyuarakan penentangan terhadap dadah. So kita sendiri menjadi ketua jawatan kuasa, correct or not? Siapa pemimpin pada masa itu sayang? Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir Mohamad, and beliau telah menyuarakan pandangan menentang dadah. Okay, thank you sayang. Now, second one, Lenisha. Lenisha. Lenisha, are you there? Isha, I go. Okay, you go lah faster. Isu tuntutan sempadan hak milik bertindih dengan negara lain. So Pulau Batu melibatkan Malaysia dan Singapura. Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan antara No. Dia pulau okay. Batu Putih sayang. Correct. My mistake. Okay. right. Okay. Then the penyelesaian is through Mahkamah Antarabangsa. Pada tahun 2002, Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan hak milik Malaysia, tetapi Batu Putih memihak kepada Singapura. Alright, very good. Okay, then kita ada lagi satu Pulau Spratly. Nah, Pulau Spratly, kita ada Adam. Can you help me sayang? Adam? Hello. Yes, Adam. Can you explain about Kepulauan Spratly sayang? Kepulauan Spratly terletak di tengah-tengah rantau Asia Tenggara. Asas peribatan adalah aspek penting dari sudut segi geostrategik dan perdagangan. Okay. In the year of 1979, dia dimasukkan dalam wilayah apa? Wilayah Malaysia. Yes, dia dimasukkan dalam wilayah Malaysia. And apa yang berlaku adalah even dalam Akta Zone Ekonomi Eksklusif. Ya. Pulau ini merangkumi apa pulau sayang? Pulau kecil Amboina, Terumbu Ubi, Terumbu Semarang Barat, dan layang-layang. Layang-layang.
Layang-layang sayang, dia salah kat sini. Okay. And kita ada Usaha adalah membangkitkan isu parti dalam forum ASEAN China. okay. Okay, thank you darling. Okay, thanks a lot. Okay, now kita tengok yang berikutnya. Kempen minyak sawit. Kempen minyak sawit, Sarah. Ya. Okay, can you explain to me tentang kempen minyak sawit sayang? The campaign was dilancarkan oleh negara maju dan dihadapi oleh Malaysia dan Indonesia. Alright, okay. Malaysia, kita punya sawit ni menghadapi ancaman daripada siapa? Okay. Jitendra, Yes, sure. siapakah pesaing kepada minyak sawit kita sayang? American Soybean Association. Ya, Soybean Association, iaitu mereka adalah dia minyak sawit, minyak kacang soya, correct ke tak? So Amerika telah berkempen and kempen mereka adalah anti minyak sawit. Betul kan? Dan gerakan Betul. anti minyak sawit ni oleh siapa? They are two people. Who are they? Ari, who are the two group yang membuat kempen bantahan kelapa sawit saya? Kita ada this one. ASA dan NGO. Yes, ASA dan juga NGO pencinta alam Eropah. Apa yang dikatakan oleh mereka, Ari? ASA kata apa? Minyak kelapa sawit menjejaskan penjualan minyak kacang soya. Okay, and then? NGO pula berkatakan bahawa penanaman kelapa sawit punca pencemaran alam, kemusnahan hutan dan habitat luar. Alright. Habitat liar. Sorry. Teacher. Yes. When physical, can you print chapter 10? Can, no problem. Physical time saya can print all the notes, don't worry. 10 and 9 also, Chair. Okay. 10, 9 yang 8 also lah, 8 also. 8 semua saya print. No, just 8, 9, 10. Okay, I'll do. Okay, 8, 9, 10, Okay, can. Okay. Anis! I didn't print it, so it's on Google Doc. I have it, but I didn't print it. Okay, let me check. Okay, I think I still got extra. Then I can pass it to you, Anis. Okay, thank you, Alright. Chair. Okay, Anis, how Malaysia menangani isu kelapa sawit ini, sayang? They menangani the issue melalui pertubuhan roundtable on suitable palm oil. Alright, very good. See the screen you can see here. So, bagaimana? Explain to me, sayang. So, kita ada pertubuhan Roundtable on sustainable palm oil. Then it's the campaign secara berterusan so that dia dapatkan pensijilan Malaysia Sustainable Palm Oil sejak tahun 2019. Okay, tujuannya adalah untuk apa? The tujuan is to hasilkan pengeluaran minyak sawit secara mampan dan pelaksanaan amalan baik, good agriculture practices. So, tindakan Malaysia yang berhemah, berjaya kita mengatasi masalah ini, ya. Thank you, darling. Okay, berikutnya. Okay. Balkis. Ya, Cikgu. Bagaimana kita punya isu yang berikutnya, sayang? Isu kita adalah apa? Pemerdagangan orang. Alright, human trafficking, correct or not? So, can you explain about pemerdagangan orang, sayang? Pemerdagangan orang ni dia macam dia jenayah terancang. Lepas tu dia tidak mengenal bangsa, agama, keturunan dan warna kulit. Very good, okay. Dia tak ada. Lepas tu dia ada ancaman hak asasi manusia dan keselamatan negara. Okay. Now, so perkembangan ekonomi negara kita menjadi tarikan apa? Warga asing. Kita ada warga tarikan. And warga masa ini juga ada masuk melalui sindiket apa? Sindiket pemerdagangan orang.
So kedudukan Malaysia yang strategik ini menjadikan ia sebagai lokasi apa? Lokasi Transit. transit. Pemerdagangan orang, correct ke nak? Yeah, correct. Right, okay. Now cikgu tangkap lagi seko. Here. Mana? Jinshen. Okay, berikan beberapa cara bagaimana mereka lakukan human trafficking, sayang. Human trafficking. What are the cara, sayang? Cikgu dah tunjukkan dalam bentuk gambar. Cikgu. Ya, sayang? It's so beautiful. Ya. Jinshen, tell me, sayang, apa cara yang mereka gunakan? Wait. You can see the screen, sayang. Everything is there. Okay, so I think the one like I saw the news is the berkahwin paksaan, especially like under age 18. Yeah, correct. They once said they wanted to ban like underage marriage, right? But Underage also one, sayang. Another one, they are forced to get married. Like, sorry to say, there are a lot of Vietnamese ladies or even China ladies. Yeah. Because China, a lot of parents, they want to get their son married, but there are not enough women in China. Yeah. So that's why they go to the border and like buy women. Yes, correct, sayang. That also. Okay. Another one is like here, 15 tahun, 14 years old, itulah perkahwinan paksa. Kita juga ada, Malaysia juga ada ramai. So that is also, we call it as human trafficking. Itu adalah penyalahgunaan hak asasi manusia. Siapa yang circle pemerdagangan organ ni? Kita juga ada pemerdagangan organ, ya. Banyak kanak-kanak kita hilang. Okay, bila kita dapati kanak-kanak kita hilang and jumpa, actually kita tak jumpa ramai. Either mereka akan dibawa masuk pergi ke Thailand, border Thailand, lepas itu dia akan tukar jadi, I know one boy who actually there's like a very he was like he went missing when he was 4 years old, 3 plus lah. Okay, the family is from Ipoh. He went missing. The family was only son. They were looking up and down. Memang tak boleh jumpa. And finally, after 5-6 years, mereka jumpa anak yang sama di Thailand. Menjadi this one, peminta sedekah. Because he got satu tanda lahir. Okay, muka dia dah ubah, rambut dia, and then satu mata telah dirosakkan. So this can happen. And mereka mereka berjaya kesan dia and bawa dia balik lah. But what? Teacher. Yes, I saw news that like there was like this. It happened quite common. Like people went clubbing and like after people put like drugs in their drink, and once they drink it, they will be unconscious. They will fall asleep. That's called a roofie. Yeah, people would actually take out one of their kidneys and and they won't remember anything about it. Yes, correct. Like, the other day when they wake up, they'll be like, everything was just fine, but later on they will find out that one of their kidneys are gone. Missing. Cikgu, that's called a roofie, Cikgu. Apa, sayang? That's called a roofie. I learned it from Bill Cosby. Okay. It's happened, bukan cikgu, memang itu betul. Memang berlaku. So you guys must be very careful. Okay, so ini adalah antara tindakan-tindakan pemerdagangan. Satu, penculikan kanak-kanak. Nombor 2, kita ada pengurungan, kurung mereka tanpa makanan and everything because sebelum dijual. Play FIFA. Okay, very good. Okay, then ada juga kita ada pelacuran secara paksaan. Kemudian buruh paksa, mereka bawa bekerja di Malaysia, masuk hutan, you boleh nampak ya, pekerja balap, pekerja kelapa sawit tapi mereka tidak dibayar gaji. And ada juga perkahwinan paksa, ada pemerdagangan organ, penjualan bayi, paksaan kanak-kanak dan penyeludupan melalui bot. Alright, now berikutnya kita tengok yang ini pula. Okay. Ini kita dah belajar. Okay, now who's going to help me? Ilhan, help me with this. Apakah undang-undang yang kita ada untuk menyekat kita punya pemerdagangan manusia, sayang? Ilhan? Mana itu budak? What's that? Apa cikgu cakap, kau cakap lain? Apakah undang-undang yang Malaysia buat? Memperkuatkan
the Protocol Convention PBB. Yeah, so kita telah memperkuatkan undang-undang kita dikuatkan menerusi Convention PBB, and then apa lagi yang kita buat? Kita juga ada hak kanak-kanak. Apa sayang? Baca. Kanak-kanak 1989 dan Protokol PBB. So ini adalah untuk apa? Menyekat dan menghukum pesalah pemerdagangan orang. Okay, and then 2008 apa kita buat? Tubuhkan MAPU, Council for Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants. Majlis Anti Pemerdagangan Orang dan anti penyeludupan migran. Malaysia berkuat kuasa ATIPSEM 2007 dan anti pemerdagangan orang, same thing. Dan Malaysia wujudkan plan tindakan kebangsaan anti pemerdagangan orang for 5 years, perundingan dengan negara luar, penguatkuasaan pendakwaan dan perlindungan. Alright, so ini adalah tindakan-tindakan Malaysia dalam menyekat kita punya pemerdagangan manusia, ya. Now, dan okey, kita masuk kepada bahagian yang berikutnya. Okey, ini adalah tentang kita punya penyakit berjangkit. Penyakit berjangkit kita belajar tentang AIDS. So saya nak panggil satu ekor. Okey, Danish. Can you explain to me tentang apa masalah penyakit berjangkit? Apa penyakit tu sayang? Penyakit berjangkit. Penyakit berjangkit ni fenomena masyarakat dunia iaitu Acquired Immune Deficiency Syndrome, sindrom kurang daya tahan melawan penyakit dan dikenali sebagai AIDS. AIDS dikesan di Malaysia pada tahun 1986. Pada 1986 hingga 2014, 100,000 kes dengan 16,000 kematian. Ia boleh merebak melalui gaya hidup tidak sihat dan penyalahgunaan dadah. Alright, very good. Lagi? Kementerian Kesihatan Malaysia bertindak proaktif untuk tidak merebak AIDS melalui pemeriksaan kesihatan secara berterusan, memberikan rawatan kepada mangsa. Kesannya berjaya mengawal penularan wabak tersebut. Alright, so kita dapat merebak, ya. So, satu, kita melakukan pemeriksaan secara berterusan dan kita juga memberikan rawatan. Okey. Nah, yang berikutnya kita akan belajar ni pula. Nah, so langkah-langkah Malaysia, cikgu ada Jitendra. Ni nak kena. Okey, Jitendra. Jitendra, are you there? Jit, where are you? Hilang, Cik, hilang. Itulah Jit. Dah, Jit. Sleeping. Okay, tak apa. Ari, can you help me, sayang? Sekejap, Cik. Which one the fenomena masyarakat dunia, is it? Yes, yes. Okay. Fenomena masyarakat dunia merujuk kepada Acquired Immune Deficiency Syndrome. Sindrom kurang daya tahan melawan penyakit. No worries, Lanisha. Okay. Yeah. 2018, WHO perakui Malaysia antara negara Asia yang berjaya mengurangkan masalah penularan wabak daripada ibu kepada anak. Alright, very good. Pada tahun 2011, kita telah mendukung hasrat PBB menjadi dunia bebas AIDS pada 2030 melalui pelaksanaan NSPEA, National Strategic Plan for Ending AIDS, Plan Strategik Kebangsaan Mengakhiri AIDS. Okay. And then Malaysia juga sambut Hari AIDS Sedunia pada 1 Disember setiap tahun. Alright, okay. Very good, sayang. Okay, thank you. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada Malaysia, peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa. Okay, so bagaimana Malaysia dalam hubungan antarabangsa, and kita adalah sebuah negara yang mengamalkan pasaran bebas. Nah, apa artinya pasaran bebas, sayang? Siapa tahu apa itu? Mana unit perdagangan? Apa artinya pasaran bebas? Free market.
Free market. Apa artinya free market? Kita berdagang dengan semua negara. Boleh faham? So kita berdagang dengan semua negara tanpa dia punya restriction. Okay, kita akan Alright, so kita tengok kat sini apa yang berlaku. Nah, Malaysia, satu kita punya isu adalah meluaskan pasaran ekonomi. Malaysia bersetuju mempermudah dan meningkatkan perdagangan semasa anggota ASEAN because they are our near neighbours. So that's why kita punya isu ini sangat penting. Kita punya AFTA, they call it sebagai Asia Free Trade. Okay, kita ada Asia Free Trade Agreement. Nanti cikgu terangkan apa itu AFTA dan sebagainya. AFTA is very, very important. Okay, tengok kat sini. Malaysia bersetuju mempermudah dan meningkatkan perdagangan sesama anggota ASEAN. In the tahun of 1992, kita ada AFTA. ASEAN Free Trade Area, they call it. So tuliskan sayang, ASEAN Free Trade Area menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif bagi keluaran negara ASEAN, mewujudkan kerjasama ekonomi dalam kalangan negara ASEAN dapat dilaksanakan melalui AFTA, iaitu pengurangan cukai tarif dan juga cukai bayaran. Nah, apakah itu cukai tarif? Cukai tarif adalah cukai yang dikenakan terhadap, I show you what is cukai tarif. Boleh nampak? Boleh. So kita ada cukai tarif dan cukai barangannya. Nah, cukai tarif adalah bayaran yang dikenakan oleh kerajaan. Bayaran yang dikenakan oleh kerajaan terhadap barang dan perkhidmatan yang diimport. So that is cukai tarif. And cukai barangan adalah bayaran yang dikenakan oleh kerajaan terhadap orang perseorangan, perbadanan, syarikat barang-barang untuk perbelanjaan negara. So there are two. One is tarif. Tarif adalah bayaran dikenakan oleh kerajaan terhadap barang-barang dan perkhidmatan yang diimport. Cukai, bayaran yang dikenakan oleh kerajaan terhadap orang perseorangan atau perdagangan, syarikat barang-barang untuk perbelanjaan negara. So two things. So kita sedang belajar yang ini. Alright. So cikgu ulang balik. Bagaimana kita meluaskan pasaran ekonomi? Malaysia bersetuju mempermudah dan meningkatkan perdagangan sesama anggota ASEAN. So anggota ASEAN, kita menubuhkan satu badan yang dikenali sebagai AFTA, ASEAN Free Trade Area. So kawasan ASEAN ini adalah free trade, ya. Now in the year of 1992, kelahiran AFTA, ASEAN Free Trade Area, and perjanjian AFTA ini menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif bagi keluaran negara ASEAN, wujud juga kerjasama ekonomi dalam negara ASEAN dan dilaksanakan melalui AFTA, iaitu satu, mereka kurangkan cukai tarif dan cukai barangan antara negara-negara AFTA. Malaysia terlibat secara penuhnya dalam AFTA because Malaysia lah yang memulakan AFTA. AFTA is started by Tun Dr. Mahathir Mohamad, ya, and membawa kebaikan kepada perkembangan ekonomi negara. So that is AFTA. Can you all understand? Boleh faham tentang yang ini? Bila Mahathir Mohamad memulakan AFTA, Amerika Syarikat was very angry because mereka punya because ASEAN are becoming so stronger and mereka tak boleh kenakan cukai tanpa their concern of ASEAN countries. So America was not very happy. And pada masa yang sama juga kita cuba untuk what we say, kita cuba mengajar negara-negara maju because negara maju mengenakan tindakan ataupun layanan yang tidak baik, ya. Now, so kita tengok
Yang berikutnya adalah peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa, dominasi ekonomi negara maju. Nah, perkembangan ekonomi Malaysia bergantung kepada pasaran domestik dan juga antarabangsa. Sikap negara maju mengenakan pelbagai sekatan dan halangan perdagangan dalam bentuk tarif dan juga cukai. Malaysia bersuara memberikan layanan saksama kepada semua negara. Pandangan ini dibangkitkan dalam pelbagai forum antarabangsa seperti PBB dan juga APEC. So, cikgu ulang balik. Nah, perkembangan ekonomi Malaysia bergantung kepada pasaran domestik antarabangsa. Nah, sikap negara maju telah mengenakan pelbagai sekatan dan juga halangan pemerdagangan dalam bentuk tarif dan juga cukai. Dan Malaysia bersuara memberikan layanan yang saksama kepada semua negara. Pandangan ini telah dibangkitkan dalam pelbagai forum antarabangsa seperti PBB dan juga APEC. PBB, orang tahu kan? Now, what is APEC? APEC adalah Asian Pacific Economic Cooperation, kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Okay. Can you all understand yang ini? Boleh faham? Teacher. Yes. Can you repeat back pasaran ekonomi one more time? Okay, I will put it very slow and very simple. Now you see, dominasi negara maju, negara-negara maju, especially the US, EU and everything, mereka selalu mengenakan dominasi terhadap negara-negara kurang maju. Cikgu pernah beritahu kepada anda the previous class that kita ini adalah negara-negara dunia ketiga. So bila kita adalah negara dunia ketiga, apa yang berlaku adalah memandangkan kita adalah negara miskin, negara-negara luar ini cuba mengambil peluang terhadap negara-negara miskin. How? I will explain to you. You see, world are divided into these categories. Okay, boleh nampak yang ini? Okay. They are negara dunia pertama, dunia ketiga. Okay. Who are the negara-negara dunia pertama? Mereka adalah negara maju yang selalunya dunia pertama merujuk kepada siapa yang menang dalam perang dunia kedua. So they are dunia pertama, the first world countries. Negara-negara dunia ketiga adalah selalunya dirujuk kepada negara-negara bekas jajahan. Okay. Apa yang berlaku adalah negara-negara ini, they are strong with modal, they are strong with technology, and they are strong with kepakaran. So negara-negara kaya dan negara-negara moden ini, mereka ada banyak duit. Mereka ada teknologi yang besar, mereka punya kepakaran yang tinggi. Tetapi kita lihat kepada negara-negara bekas jajahan. Negara-negara ini satu modal dia sedikit. Teknologi dia rendah. And kepakaran dia pun rendah. Okay, walaupun dia kaya dengan banyak hasil bahan mentah, namun dia tak ada kepakaran untuk proses bahan mentah dan juga teknologi untuk bahan mentah. So what dia have to do? Dia kena jual kepada negara maju. So bila dia jual kepada negara maju, mereka ditekan dengan pelbagai cukai and dibeli dengan harga murah. So why? Ini menunjukkan dominasi negara-negara maju. Okay, Jitendra. Can you all understand? Boleh faham? So this is the trading between the first world countries and the third world countries. Now first world countries ini selalunya dia ada segala-galanya. So untuk menjadikan dia lebih kaya and untuk menekan negara-negara dunia
ketiga ini. So apa yang mereka buat, mereka akan mengenakan pelbagai cukai dan bahan mentah mereka pula dibeli dengan harga yang lebih murah. So that's why semasa pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad, he started, kita punya, we call it as AFTA. He also started lagi satu adalah G50. He also started EAEC. Ini semua adalah mendapat bantahan daripada USA because mereka adalah pemegang dunia and USA was very angry with Malaysia. Boleh fahamkah? So that's why we are learning about dominasi ekonomi Malaysia. Ataupun lagi satu adalah APEC. Boleh faham? Boleh. Alright, bagus. So cikgu ulang balik. Kita punya dominasi negara maju. Nah, perkembangan ekonomi Malaysia bukan hanya bergantung kepada pasaran domestik, tetapi kita juga bergantung kepada pasaran antarabangsa. Sikap negara maju mengenakan pelbagai sekatan dan halangan perdagangan dalam bentuk tarif dan cukai. So Malaysia telah bersuara memberikan layanan yang saksama kepada semua negara. Dan pandangan-pandangan ini dibangkitkan dalam pelbagai forum antarabangsa seperti PBB dan juga APEC, iaitu Asia Pacific Economic Cooperation ataupun kerjasama. So boleh faham yang ini? Boleh. Boleh, bagus. Okey. Okay, so this is kerjasama pembangunan ekonomi tiga segi. Okay, ASEAN plus 3. Kita akan tengok what is ASEAN plus 3 and everything. So here. Okay. Peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa. 3. Kerjasama pembangunan ekonomi tiga segi. Nah, pembangunan ekonomi melibatkan kerjasama pembangunan tiga segi, iaitu pembangunan wilayah baru bersama-sama dengan negara ASEAN. So kita nak memulakan kerjasama dengan negara ASEAN bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama. Okay, manfaat besar Malaysia dapat mengurangkan monopoli barangan. Okay, dapat mengurangkan monopoli pasaran barangan dalam ASEAN dan juga negara maju. Okay, I will finish at 7:30 sayang, betul. Okay, now Malaysia dapat mengurangkan kebergantungan pada pasaran kewangan antarabangsa dengan mewujudkan pelbagai badan. Okay. Malaysia dapat mengurangkan kebergantungan pada pasaran kewangan antarabangsa dengan mewujudkan pelbagai badan. So kita ada satu koperasi ASEAN, kita ada Bank ASEAN, kita juga ada cadangan gunakan wang ASEAN dan membendung campur tangan ekonomi negara maju. So ini adalah langkah-langkah yang telah kita ambil untuk menjadikan negara kita sebagai satu kerjasama tiga ekonomi. Ya. So cikgu ulang. Okay, ini adalah kawasan. So kawasan Sejori, that's the tiga segi adalah antara Johor, Indonesia dan juga Singapura. Dan kita boleh nampak, mereka tak explain dengan besar. So cikgu ulang balik, kita ada kerjasama pembangunan ekonomi tiga segi. So kerjasama pembangunan melibatkan tiga negara. Singapura, Johor, Riau. Johor and also Riau is Indonesia. So tiga kawasan ini. Nah, apakah kawasan segitiga? Kawasan segitiga ini adalah pembangunan ekonomi melibatkan kerjasama pembangunan segitiga.
pembangunan wilayah baru yang dimajukan bersama-sama dengan negara ASEAN, ia bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama. Now, manfaat Malaysia, kita dapat mengurangkan monopoli pasaran barangan dalam ASEAN selain negara maju. Malaysia dapat mengurangkan kebergantungan pada pasaran kewangan antarabangsa dengan mewujudkan pelbagai badan. So Malaysia telah mewujudkan pelbagai badan seperti Koperasi ASEAN, kita juga ada Bank ASEAN, ada juga cadangan untuk menggunakan mata wang ASEAN, and also kita ada membendung campur tangan negara maju. Okay, so ini semua adalah segitiga yang kita lakukan ya. So now apart from that, kita juga ada pelbagai kerjasama yang lain. So yang ini ada dalam buku anda 231. Okay, so far boleh faham bahagian ini? Boleh. Okay, let me go to bagaimana kita mengatasi masalah kemelisitan ekonomi. Nah, menangani kemelisitan ekonomi, okay, 1997 hingga 1998 adalah kemelisitan ekonomi dunia. Kita mengalami kejatuhan nilai ringgit iaitu spekulasi mata wang. Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ini adalah zaman era pemerintahan Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan beliau mengatakan perkembangan ini menyebabkan pelabur luar menarik pelaburan mereka di Malaysia. So pelabur-pelabur ini telah menarik pelaburan di Malaysia, kesannya ia menjejaskan ekonomi Malaysia. Malaysia telah didesak mencontohi langkah negara lain menggunakan plan yang dimulakan oleh International Monetary Fund. International Monetary Fund adalah bank, they call it sebagai badan tabung kewangan antarabangsa. Iaitu kita ada perancangan tabung kewangan antarabangsa. Namun Malaysia enggan ya, so kita tak nak. Malaysia enggan tetapi guna pendekatan sendiri iaitu kita menambatkan kadar pertukaran ringgit kepada dolar dengan kadar 3.8 bagi satu USD. Okay, kita tak nak because of kejatuhan ekonomi. Normally negara-negara maju negara-negara miskin ini mereka akan mengambil bantuan pinjaman daripada IMF atau US because US lah is controlling IMF. Tetapi apa yang berlaku adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak mahu mengambil pinjaman daripada IMF. And beliau kata, I can uruskan mata wang ini dengan sendiri. And beliau, because why? Last time what will happen? IMF ni akan membeli mata wang kita, dia akan jual ikut padaran dia. Dia akan ikut, so he can control our monetary lah. But when Mahathir said that he don't want to follow IMF, and he tetapkan harga sendiri, America was very angry with us because negara-negara dunia lain tak pernah buat itu. Mahathir is the first one who go against IMF. And ini telah menyebabkan negara-negara besar was looking down on us and everything. Tetapi he managed to do it. Mufti, keep it. Okay. Now, Malaysia enggan, tetapi kita menggunakan pendekatan sendiri iaitu menambat kadar pertukaran ringgit kepada dolar dengan kadar 3.8 bagi USD 1, dan langkah ini berjaya memulihkan ekonomi negara. Boleh faham yang ini, children? Boleh fahamkah? Faham, Cik. Question? No question? No. And then kita lihat kepada bahagian terakhir. Okay. Kita ada mengantarabangsakan sistem kewangan Islam. Alright? Now, so Malaysia telah memulakan sistem kewangan Islam. So kita memulakan. Ini Mustafa ni nak kena dengan cikgu. Now, mengantarabangsakan sistem kewangan Islam, kita ada sistem kewangan berlandaskan syarak. Ia adalah alternatif kepada sistem kewangan konvensional. Malaysia terlibat dalam pembangunan usaha ini sejak 2001. Kita membangunkan sistem kewangan Islam yang progresif dan
komprehensif hingga menyumbang kepada keberkesanan ekonomi negara. Malaysia menduduki kedudukan utama dalam pelbagai indeks global berkaitan dengan kewangan Islam termasuk SUSUK, iaitu sijil kewangan Islam terbesar di dunia. Dan Malaysia juga menjadi negara utama pelaburan dana Islam. Dan pada masa yang sama, Malaysia menubuhkan INCF, International Center for Education in Islamic Finance, pusat antarabangsa pendidikan kewangan Islam untuk menyokong perkembangan kewangan Islam. So ini semua adalah, and we are going against kita punya sistem yang diperkenalkan dulu. Okay, can you all understand so far? Boleh faham? Boleh. Sudah habis 10.2, cikgu dah habiskan. So next week cikgu akan lepas Deepawali, cikgu akan habiskan bab ini. Then we are doing all your revision because only 2 more bahagian. After Deepawali 1 week kita dah habis dah. And then I can tell you what are the topic important. We just focus on that bab. Okay, boleh guys? Boleh, Teacher. Okay, see you guys. Yes, sayang. Fun fact, Cikgu. Do you know the heart is the most expensive organ to sell? Yes, correct. Heart and That is followed by the liver. Heart and It's the cheapest. huh? The cheapest in the top 3 right now is the kidney, which can cost approximately $250,000. Hey, you bye-bye. Talking nonsense in the Goodbye, teacher. The heart wins with a Teacher, next throbbing week don't even $1 have million. podcast. Shh, what is that, Jishan? Teacher, all class next week don't have. No, sayang. Next week I'm taking 1 week off because of Deepawali. Then if it's Saturday class, I will Friday class I will replace because we got only 3 weeks class in November. Monday class saya takkan replace. So if you attend Friday class, I'll definitely will replace another class for you all. All right? Okay, yeah. Okay, see you guys. Bye-bye. All right, Thank you, Puan Kalai. teacher. I'm going to Teacher, go bye, and teacher. sell my kidney Happy off of holiday, the black teacher. market. Ayu. Goodbye, Puan Happy holiday, Kalai. teacher. Can somebody stop Mustafa's mouth? My kidneys will be gone by the end of the week, for I shall now invest in Bye, Bitcoin. Mustafa. Bye, teacher. Bye, darling. Goodbye, teacher. Happy Think of holidays. Think of Thank you, all of us, teacher. especially me for Deepavali. Goodbye, Puan Kalai. Thank you, sayang. Bye-bye. Love you.